Hai geng, subscribe geng. Okey geng, selepas 1MDB punya kes kecurian, salah guna kuasa, pelbagai lagi masalah, apa yang berlaku? Apa efek-efek kepada negara kita? Apa kesan-kesan buruk yang negara Malaysia kena hadap? Nombor satu, aku boleh cakap mata wang kita memang jatuh. Bank dunia, segala mak nenek dekat luar negara, hari-hari mereka akan tengok negara kita. Dan kena tahu, orang-orang mereka duk ada dalam Malaysia. Mereka ni macam perisik. Mereka pergi lah, mereka cari pasal dengan polis, mereka pergi cari pasal dengan kerajaan, mereka akan pergi buat salah apa-apa. Mereka akan masuk bahagian ni, bahagian kerajaan lah, bla 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 bla, supaya mereka masuk, macam mereka boleh masuk projek ke apa ke, dan untuk menyelesaikan satu-satu masalah tu macam mana, untuk betul-betul buat fokus menyelesaikan masalah ataupun selesaikan dengan rasuah. Faham tak? Itu mata wang kita, lepas persepsi rasuah kita, dan macam-macam lagi. Ekonomi tak payah tanya, memang confirm jatuh. Pelabur-pelabur negara luar pun mereka tak mau masuk Malaysia punya lah. Sebab apa? Kepercayaan, trusted mereka kepada negara kita tu tak ada. Kepercayaan pelabur luar terhadap negara kita. Jadi hampa boleh fikirlah. Lepas tu pelbagai lagi kesan-kesan disebabkan kantor 1MDB punya ni apa semua. Macam-macam kerugian yang Malaysia dan rakyat Malaysia kena hadap. Dan sekarang, apa kes sekarang? Kes tunggu Najib untuk jatuh hukuman SRC International. Dia satu lagi kes kapal lah. Aku cakap soal ni siap-siap. Kes kapal 6 bilion dah dibagi kepada kontraktor, malah sebiji pun kira macam tak siap. Aku tak tahu apa perasaan Sultan Perak apabila di waktu perasmian tu mereka bawa kapal yang tak siap. Katanya kos untuk wayang kapal itu saja pun RM400,000, dan kata tiang tiang mas palsu punya. Apa perasaan Sultan apabila menteri mempermainkan Sultan? Faham tak? Jadi atas efek-efek kebocoran, penyelewengan, kecurian dan pelbagai lagi asbab ni lah negara luar tengok kita. Dekat dalam YouTube ada subtitle, semua orang boleh baca, semua orang boleh faham lah apa yang berlaku di dalam Malaysia. Agak-agak pelabur mereka nak masuk lah Malaysia. Agak-agak apa bank-bank dunia, apa semua, DOJ, FBI, segala macam, agak-agak mereka akan tengok lah Malaysia. Confirmnya, sebab setiap tahun persepsi rasuah akan dikeluarkan. Sampai Azam Baki boleh Azam Baki boleh cakap apa, oh kita tak boleh percaya kan, kepala bana orang kata kan, disebabkan dia tu pun kita tahu tapi kita malah nak sebut kan. Tak tahulah, sedih lah kita dah apa yang berlaku hari ni. Lepas tu kan, apa dia, aku pun lupa aku nak cakap apa. Okey, yang kedua, kalau kita boleh tengok kalau dalam masa yang terdekat, plan UMNO sekarang ni nakkan pilihan raya sebelum Najib dijatuhi hukuman. Dan kalau UMNO menang, UMNO tambah-tambah Zahid Hamidi akan macam sekarang ni yang mereka nak sangat pilihan raya. Sebab kalau ikutkan calon Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi, sebab dia Presiden UMNO. So dia akan usaha supaya dia akan desak Ismail Sabri supaya bubar parlimen cepat. Dan apabila bubar parlimen, mereka dok nak pilihan raya lah. Mereka berasa mereka kuat, padahal mereka tak kuat kan. Lepas tu mereka nampak pembangkang berpecah. So UMNO punya fikir, kita ada peluang untuk menang pilihan raya. So apabila mereka menang, kononnya insya-Allah tak akan menangnya.
kononnya mereka akan menang 2/3. Dan bila menang 2/3, mereka akan berasa okay, mereka nak buat apa pun mereka tak perlu ambil sokongan parti lain. Mereka hanya nak buat apa-apa semua di bawah Barisan Nasional punya. Faham tak? So, dengan bila mereka ada kuasa tu, of course lah pengampunan diraja tu senang-senang lah berlaku. Apa faham tak? Zahid dia boleh lantik peguam negara baru, dia boleh lantik ketua hakim negara baru. Yang Lokman Adam kononnya dok nak hakim yang hakim yang adil, hakim yang bagus. Tapi hakim yang adil dan bagus berpihakkan UMNO, berpihakkan kerajaan, bukan berpihak kepada pembangkang. Apabila satu agensi ni bila dah masuk politik, of course kita lantik kawan ni mesti dia akan jatuhkan hukuman dia ni, pos macam-macam. Okey, contoh macam Najib, ini bukan fitnah, ini benar-benar berlaku, ada bukti, ada data. Kan? Masuk bank, dalam dunia ni tak ada orang curi simpan duit dalam akaun bank daripada 2011 lagi. Duit masuk dalam akaun daripada 2011. Bayangkan, keluar masuk. Jadi dalam akaun bank M-Bank dia akan ada penyata bank, akan ada statement bank. Dan bila mahkamah tengok, SPRM tengok, polis ke apa tengok, duit yang keluar masuk tu of course dah boleh tahu dah daripada siapa yang masukkan dalam akaun Najib. Kan, lepas tu Najib keluar ke mana, kan, keluar bayar kredit card, bayar tu, bayar di shopping lah, apa semua kan. Jadi benda tu dah mengkantuikan Najib. Lepas tu pasal derma Arab 2.6 bilion apa semua kan. Oh, Apandi Ali kata dia dah pergi jumpa Arab Saudi. Lepas tu waktu tu Azam Baki jadi pengawal kan SPRM. Okay, lepas tu Azam Baki pula cakap kami dah jumpa dah. Dah Azam Baki beritahu kami dah pergi Arab. Arab tak mau jumpa. Pak Arab tu tak mau jumpa. Lala macam lah kan kita dengar kata Pak Arab tu mati. Jadi pelbagai. Lepas tu pula yang Apandi Ali cakap, Najib SPRM dah pergi jumpa. Lepas tu daripada pihak SPRM kata kami tak jumpa, Pak Arab tu tak mau jumpa. Jadi Apandi Ali punya kes saman Apandi Ali terhadap Lim Kit Siam mengkantuikan Najib balik, mengatakan benda ni menipu. Dan lepas kononnya depan balik daripada Arab tu, Apandi Ali buang kes 1MDB. Macam tu. Jadi sekarang ni bila disiasat balik, jelas-jelas kantoi. Faham tak? Kantoi. Dan lepas ni kalau BN UMNO nak jadi kerajaan, of course pengampunan diraja ke apa semua mereka akan settle. Zahid dia Perdana Menteri, dia presiden lah. Contoh kan, dia sendiri ada kes 87 pertuduhan, of course akan buang, of course akan settle, akan lantik peguam negara berpihakkan dia. Faham tak? Jadi bila kes Najib dihapuskan, of course pandangan luar negara terhadap Malaysia akan jatuh. Mesti jatuh punya. Oh tu kawan tu curi bilion-bilion apa. Apa tu kira macam parti dah dapat, kira macam dapat jadi kerajaan. Tengok lepas buang kes macam tu lah. Terang-terang Najib kita boleh nampak mahkamah pun dah dua mahkamah dah kekalkan Najib bersalah. Dan 5 hakim, bukan seorang hakim, bukan Hakim Nazlan saja, 5 hakim setuju jatuhi hukuman. Depa duk kata Hakim Nazlan duk ada macam duk ada link dengan SRC International. Okey, kalau Hakim Nazlan yang setuju jatuhi hukuman, lagi 4 orang tak setuju, tak boleh. Kena depa akan depa akan teruskan siasatan. Sekarang ni 5-5 dan terang pam bersalah.
Jadinya bila contohlah kalau kes Najib dihapuskan Zahid, orang rasuah UMNO Barisan Nasional ni dihapuskan, Allah, aku berani ya, $1 pun RM7. Kita kena ingat dulu RM1 kita bersamaan $1 Singapura, $1 Brunei. Sekarang apa jadi? Sekarang dah berapa ringgit? Berbeza kita $1 depa dengan berapa ringgit kita? Cuba fikirlah tengok geng. Hang sayang ke hampa sayang Najib ke hampa sayang negara? Aku nak tanya tu. Hampa sayang UMNO ke hampa sayang negara? Jadi boleh tanya Pak Cik Ahmad Pak Antok hang, sayang Najib ke, sayang Barisan Nasional ke, ataupun sayang negara untuk anak-anak cucu hang? Fikir-fikirkan demi masa depan mak Pak Antok hang. Okey? Kita memang berbeza pendapat, berbeza pengetahuan, berbeza pelbagai perbezaan antara kita, antara manusia dan manusia. Pengetahuan hang, pengetahuan aku beza. Ilmu hang, ilmu aku. Fikiran hang, fikiran aku. Jadi kita ni pun walaupun kita berbeza, tapi kita memerlukan antara satu sama lain demi masa depan. Sebab kita mati pun kita takkan golek masuk. Kita memerlukan orang juga. So walaupun kita berbeza parti politik, kita berbeza tak apa, tapi jangan bermusuh. Itu je aku nak cakap, jangan bermusuh. Sebab bila hang bermusuh, hang memutuskan hubungan silaturahim. Ada yang kata, habis tu hang duk kata dekat Najib apa semua. Bro, Najib tu bukan kawan aku. Najib tu bukan Pak Melaka sepupu sepapak kawan dah. Dia pimpinan. Najib tu pernah memerintah menjadi pimpinan terhadap 32 juta rakyat Malaysia. Dan kalau pimpinan di atas tu dia gagal mengurus, rakyat pun of course ada yang jadi pecah-pecah ni gagal habis ha. Pemimpin yang baik di atas semua akan jadi baik. Dan bila pimpinan yang rosak ke atas, rosak habis. Rakyat-rakyat pun berterabur, pecah Melayu berpecah. Sebab apa? Sebab jualan nama Melayu. Fikir-fikirkanlah demi masa depan kita semua. Kan? Memang kita berbeza parti politik, tapi hormat. Kita nak kata sampai tahap kita boleh hormat, kita hormat. Tapi sampai tahap kerosakan terlalu banyak yang dia buat pada Malaysia hingga mengakibatkan kita semua rakyat susah. Bantuan-bantuan tak ada, bantuan tak dapat sebab apa? Kerajaan kena bayar hutang. Untuk bayar bunga hutang 1MDB sehari 7 juta. Setahun bersamaan 2.9 ke 2.7 bilion. Untuk bayar bunga saja. Dan 2030, 2039 kerajaan kena simpan duit dari sekarang 50 bilion untuk bayar seketul hutang 1MDB. Faham tak? Kena bayar seketul. Jadi fikir-fikirkanlah kerajaan duk kena simpan duit untuk nak simpan 50 bilion ni. Kerajaan kena simpan, ambil kumpul. Lepas tu kerajaan duk nak kena kumpul untuk bayar bunga lagi. Habis tu kerajaan peruntukan untuk rakyat akan dikurangkan. Sebab tu kerajaan sekarang tak dapat bantu rakyat dengan banyak. Jadi fikir-fikirkan demi masa depan anak-anak cucu hang. Assalamualaikum.